Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bunuh Altan Tuya, hukuman gantung Azilah diganti 40 tahun penjara. Kemarin kita digemparkan apabila mahkamah di Malaysia telah membacakan surat daripada Bapa Altan Tuya Sharibu sendiri. Amat menyayat hati dan menjadi inspirasi teladan bagaimana kasih seorang ayah terhadap anaknya sanggup untuk mengampunkan dan melepaskan pembunuh anak beliau yaitu Altan Tuya Sharibu. Dalam surat itu, ayah kepada Altan Tuya memohon supaya hukuman mati terhadap pembunuh anaknya yaitu Inspektor Azilah dilepaskan. Beliau mahu supaya hukuman mati gantung itu tidak dijalankan lagi kepada pembunuh anaknya. Begitulah kasih seorang ayah. Sesungguhnya sifat pemaaf yang ditunjukkan oleh Bapa Altan Tuya ini menjadi inspirasi kepada seluruh dunia. Betapa sifat memaafkan itu rupa-rupanya masih ada di seluruh dunia ini. Bayangkan sajalah cara anak beliau dibunuh saja menurut laporan media cukup kejam. Dibunuh dan dibom untuk cuba dihancurkan badannya untuk dihilangkan buktinya. Cara pembunuhan, motif pembunuhan juga sehingga ke hari ini menjadi tanda tanya dan perdebatan. Tapi Bapa Altan Tuya sanggup memaafkan pesalahnya. Apalagi yang kita boleh kata? Apalagi yang kita boleh cakap tentang sikap Bapa Altan Tuya itu? Anda tinggalkan komen Anda. Mana tahu Anda mempunyai idea ingin mengucapkan sesuatu yang baik kepada Bapa Altan Tuya ini. Manakala pembunuh Altan Tuya pula, Inspektor Azilah, sebenarnya menjadi tanda tanya sampai ke hari ini. Siapa dalang utama pembunuhan Altan Tuya ini? Sehingga kini masih belum ada jawaban yang tuntas. Apa tujuan Azilah membunuh Altan Tuya? Itu menjadi persoalan. Siapa yang arah Azilah membunuh Altan Tuya turut menjadi persoalan. Sehingga ke hari ini. Kerana apabila netizen mengungkit semula perbicaraan itu, mereka tertanya-tanya, apa motif Azilah membunuh Altan Tuya? Sedangkan kalau dilihat, tidak punya kepentingan kepada Azilah. Bunuh Altan Tuya akhirnya, pembunuh Altan Tuya tidak dihukum gantung, yaitu Azilah, tetapi telah pun digantikan dengan hukuman 40 tahun penjara dan juga sebatan. Sebenarnya keputusan ini disambut baik oleh rakyat Malaysia. Kata mereka, apabila bapa kepada Altan Tuya memberikan kemaafan, pelepasan maaf kepada Inspektor Azilah, mereka menyambut perkara itu. Dan mereka kata, harap-haraplah dengan pemaafan ini akan menimbulkan kasih sayang lebih besar kepada dunia. Mahkamah Persekutuan hari ini melepaskan pembunuh model Mongolia Altan Tuya Sharibu, yaitu bekas Chief Inspector Azilah Hadri, daripada hukuman gantung sampai mati. Sebaliknya, hukuman mati bekas komando polis itu digantikan dengan hukuman penjara 40 tahun dan 12 sebatan. Altan Tuya, 28 tahun, dibunuh di kawasan terpencil di Shah Alam, Selangor pada Oktober 2016, yaitu kira-kira 18 tahun yang lalu. Sudah dibunuh, mayatnya pula diletupkan dengan bahan letupan grade tentera. Azilah yang kini berusia 48 tahun
membuat permohonan itu susulan penguatkuasaan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 pada 4 Julai tahun lepas. Ada yang berharap dengan dilepaskan Azila daripada hukuman gantung ini, perbicaraan semula boleh dibuat, semakan semula boleh dibuat, dan desakan kepada Azila untuk mendedahkan dalang kepada pembunuhan ini dapat dilakukan. Rakyat Malaysia nak tahu siapa dalang, siapa orang yang mungkin mengarahkan beliau. Keputusan sebulat suara panel hakim berhubung permohonan semakan hukuman itu dibacakan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat. Permohonan pemohon dibenarkan, hukuman gantung ditolak dan digantikan dengan pemenjaraan 40 tahun dan 12 sebatan, katanya, yang bersidang bersama Presiden, Mahkamah Rayuan Abang Ibrahim Abang Hashim dan Nordin Hassan. Di bawah undang-undang baharu itu, hakim mempunyai kuasa budi bicara untuk mengenakan sama ada hukuman mati atau pemenjaraan bagi tempoh tidak kurang 30 tahun dan sehingga 40 tahun. Terdahulu, panel terbabit turut dimaklumkan bahawa bapa mangsa Dr. Saribu Setev turut menyokong permohonan semakan Azila untuk diberikan hukuman pemenjaraan atas dasar kemanusiaan. Sokongan itu turut dipanjangkan kepada seorang lagi bekas anggota unit tindakan khas, Kopral Sirul Azhar Umar. Bagaimanapun, difahamkan, Sirul tidak memfailkan sebarang permohonan semakan. Azila telah disabitkan pada 2009 bersama Sirul Azhar kerana membunuh Altantuya di Mukim Bukit Raja Shah Alam antara 10 malam 19 Oktober 2006 sehingga 1 pagi esoknya. Mahkamah Tinggi Shah Alam telah menjatuhkan hukuman mati ke atas kedua-dua anggota polis itu. Sementara itu, penganalisis politik Abdul Razak Baginda telah dibebaskan daripada pertuduhan bersubhat melakukan pembunuhan tersebut oleh mahkamah yang sama. Azila dan Sirul Azhar kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan pada 2013. Bagaimanapun, pada 2015, Mahkamah Persekutuan mengenepikan keputusan itu dan mengekalkan sabitan serta hukuman mati terhadap mereka. Sirul Azhar tidak hadir untuk mendengar keputusan Mahkamah Persekutuan itu kerana melarikan diri ke Australia pada 2006 di mana dia ditahan di bawah Undang-Undang Immigration sebelum dibebaskan pada akhir tahun lepas. Pada tahun 2020, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Azila untuk dibicarakan semula dan semakan sabitan terhadapnya. Sebelum kita berpisah, apa komen anda untuk isu kali ini? Anda boleh memberikan ucapan positif kepada Bapa Altantuya atas kehebatan beliau sebagai seorang bapa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.